Okay, tolong cek semua. Tadi Amal. Ramai. Yang bagi jauh-jauh bagi dekat gitu bagi ni. Cara bagi. Oh, aku kena bunyi sikit. Ustaz bagi Ustaz. Ustaz bagi depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi kami berjuang, berjihad di sini di bawah terik matahari menghampiri waktu zuhur, tuan-puan sekalian. Kepanasan ni bergandalah berbanding kepanasan saya rasakan dari sudut peribadi 40 lebih kurang berbanding di Malaysia. Tetapi demi untuk berkongsi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menjadikan Islam itu sampai kepada kita pada hari ini, hasil daripada peristiwa besar di sini. Dan sekarang tuan-puan sekalian, mari kita lihat di belakang ni. Okey, pusing. Subhanallah. Kita tengok di belakang ni, muslimin muslimat, di manakah tempat kami sedang berada di sekarang adalah belakang saya ini adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud, Jabalun maksud dia Bukit Uhud. Subhanallah. Jabal Uhud, Bukit Uhud, dan di sinilah tempat berlakunya Ghuzwatun Uhud. Subhanallah, perang Uhud. Dan di belakang ini adalah masjid yang diberi nama Masjid Syuhada. Subhanallah, masjid yang dibina untuk mengingati syahid, para syuhada yang wafat di dalam perang Uhud. Dikatakan lebih kurang seramai 70 orang syuhada yang wafat dalam perang Uhud. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita boleh tengok Bukit Uhud, Masya Allah. Bukit Uhud yang sangat besar, yang sangat tinggi. Tidak ada pokok seperti mana bukit-bukit kita di Malaysia. Kan ada pokok, ada daun, kita nampak akan menghijau. Tetapi subhanallah, atas tu ada nama Allah dengan Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Okey, Bukit Uhud ni muslimin muslimat, dan di mana-mana bukitlah di sini, di negara padang pasir ini, di bumi padang pasir ini, memang bukit itu dipenuhi dengan batu, kemudian tanah yang kita boleh lihat kering kontang. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang pertama kita tengok bagaimana Rasulullah mula membina pasak-pasak masjid terlebih dahulu. Yang kita pergi dari Masjid Quba, nanti insya-Allah kita akan pergi Masjid Jumaat, kemudian Masjid Nabawi. Pada tahun kedua, mula para musuh-musuh agama Allah, para musyrikin dan kafir Quraisy mula mengantungkan serangan demi serangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang mendekati kota Madinah, tujuan untuk melumpuhkan sistem pemerintahan, melumpuhkan semangat umat Islam untuk menyampaikan dakwah. Subhanallah, daripada Nabi dahulunya diserang di kota Mekah, kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah, serangan demi serangan pula bermula. Jarak lebih kurang Jabal Uhud ni dengan Madinah, dengan Masjid Nabawi lebih kurang dalam 3 km ke berapa Ustaz? Ya? Jarak dengan Masjid Nabawi 3 km dah. lebih kurang 3 km tuan-puan sekalian. Tak jauh. Maksudnya mereka memang datang mendekati tempat Rasulullah tinggal, menetap, iaitu di sekitar di Masjid Nabawi, rumah-rumah Nabi dan para isteri di situ. Pada tahun kedua hijrah berlakunya perang Badar, yang mana kita tahu peperangan yang memberikan kemenangan yang luar biasa kepada umat Islam. Kemenangan yang tidak dijangka, dengan jumlah umat Islam dalam 300 lebih melawan musuh Islam lebih kurang dalam 1000 lebih. Kan jumlah kekuatan 3 kali ganda, dan mereka ketika itu sangat memandang rendah ke atas kekuatan umat Islam. Tak dijangka mereka kalah teruk. Dan akhirnya pada tahun ketiga hijrah berlakulah perang Uhud, yang mana dikatakan perang ini para musyrikin
mula ingin membalas dendam, mengaturkan strategi dengan lebih baik dan menyusun tentera-tentera dan kelengkapan yang jauh lebih baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baiklah, perang Uhud berlaku pada hari Sabtu 7 Syawal. Ada yang mengatakan pada 11 Syawal tahun ketiga Hijrah antara tentera Islam dan tentera kafir Quraisy. Perang Uhud adalah pelantang untuk orang Quraisy membalas dendam. Pusing-pusing. Waalaikumsalam. Pusing, Ustazah pusing apa pusing? Satu dah pusing saja. Okey, subhanallah. Dinamakan perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud. Bukit ini seluas, kita boleh tengok daripada hujung sampailah ke sini, ni Bukit Uhud ni. Subhanallah, dia punya panjang dikatakan lebih kurang 7 km, 6 ke 7 km, besar. Okey, pihak peperangan ini berperang di antara pihak kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy dan sekutunya. Panglima perang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima perang Uhud adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Manakala panglima perang bagi Quraisy dan sekutunya Abu Sufyan ibni Harb. Abu Sufyan ibni Harb. Okey, kekuatan tentera 700 orang tentera umat Islam, ada 50 orang pemanah. Manakala para kafir Quraisy lebih kurang 3,000 tentera. Ada 2,000 tentera berkuda. Itu satu jumlah yang mempunyai perbezaan yang sangat besar. Kan umat Islam hanya 700, manakala orang kafir 3,000, kekuatan 200 tentera berkuda. Namun strategi yang Rasul susun, Rasulullah SAW menyediakan 50 pemanah. Okey, ceritanya pertempuran ini disertai 1,000 orang tentera, lebih kurang tadi 750 dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mula-mula dalam 1,000 orang, tetapi yang berjaya sampai ke medan Uhud hanya 700 orang sahaja. Kerana 300 orang lagi berpatah balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, ceritanya 1,000 orang daripada tentera muslimin bergerak ke padang Uhud, ke Bukit Uhud, tetapi hanya 700 orang saja orang mukmin yang berjaya sampai. 300 lagi berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Tentera kafir Quraisy seramai 3,000 orang diketuai oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Strategi Nabi Muhammad SAW. Nabi menyusun strategi dengan membahagikan tentera kepada 3 pasukan. Pasukan kanan dan kiri berhadapan melawan musuh. Manakala pasukan pemanah seramai 50 orang telah ditempatkan di atas Bukit Uhud, semua tentera pemanah tidak dibenarkan. Nabi melarang tuan-tuan sekalian. Nabi beri arahan kepada tentera pemanah tetap berada di atas Bukit Uhud. Sama ada menang ataupun kalah, tetap berada selagi mana Nabi Muhammad SAW tidak memberi arahan untuk bersurai. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW memberi arahan kepada tentera pemanah supaya tidak, Ustaz tolong uruskan. Subhanallah. Supaya tidak turun daripada Bukit Uhud tentera pemanah ni, walaupun dalam keadaan situasi menang ataupun kalah. Masya Allah. Itu adalah arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Pertempuran bermula dengan perang tanding antara kedua pihak yang dimenangi oleh Muslim. Kedua pasukan tentera kemudian bertempur dengan tentera Muslim, berjaya menggoyahkan tentera musyrik. Okey, pada peringkat awal Muslimin-Muslimat, keadaannya adalah tentera kafir walaupun 700 melawan 3,000 dilihat goyah. Dilihat dalam keadaan yang ketakutan, goyah, hampir nak kalah dan sebagainya. Lalu ketika itulah tentera pemanah yang Rasulullah telah amanahkan supaya tetap berada di atas bukit, ada sebahagian mereka mula turun untuk pergi berebut mengambil harta rampasan perang. Sedangkan Nabi dah berpesan kepada tentera memanah supaya stay, duduk di atas Bukit Uhud, jangan turun. Apa pun berlaku, menang atau kalah, tetap duduk di atas Bukit Uhud selagi mana Rasulullah tidak memberikan arahan. Mereka bila nampak orang kafir Quraisy tentera musuh telah mula goyah, mereka turun daripada Bukit Uhud
untuk berebut mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan sehingga mereka lupa larangan Nabi supaya tidak meninggalkan Uhud walau apa pun yang berlaku. Ini Ustaz, subhanallah. Namun daripada kumpulan tentera pemanah yang disusun oleh Nabi lebih kurang 50 orang, tinggal 15 orang. Ada yang juga mengatakan 14 orang saja pemanah yang beriman yang masih tinggal menetap di atas Bukit Uhud daripada lebih kurang 50 pemanah yang telah disusun oleh Nabi. Apabila melihat tentera Islam turun daripada Bukit Uhud, Khalid bin Al-Walid, ketua tentera berkuda Quraisy. Ketika ini Khalid bin Al-Walid belum memeluk Islam. Dia merupakan ketua tentera berkuda Quraisy. Bila melihat pasukan pemanah yang strategi yang tak mereka jangka, yang Rasulullah akan susun pasukan memanah daripada atas bukit ni, muslimin muslimat, bila tentera memanah ini turun daripada bukit, lalu Khalid bin Al-Walid, ketua tentera berkuda Quraisy ini bertindak balas mengganti bukit, mengelilingi bukit dan melakukan serang hendap dari arah belakang. Dalam serangan tersebut, tentera Islam terkepung dan menjadi lemah. Kemudian tersebar kabar angin mengatakan Nabi Muhammad SAW telah terbunuh. Keadaan ini menyebabkan tentera Islam menjadi kucak-kacir. Tuan-puan, faham ya? Rasulullah arahkan supaya tentera pemanah berada di atas Bukit Uhud. 50 orang. Kanan Bukit Uhud. Ya, sini pun. Subhanallah. Rasulullah SAW mengarahkan 50 orang berada pemanah. Dan Nabi pesan jangan turun. Menang kalah sebagaimana Rasulullah tak arahkan turun. Tapi bila mereka melihat ada kafir Quraisy mula goyah, tentera kafir Quraisy dah mula goyah, yang pasukan pemanah atas bukit ni turun untuk berebut harta rampasan perang. Masa itu Khalid bin Al-Walid ini masih lagi sebagai ketua tentera berkuda. Bila melihat situasi tersebut, mengelilingi bukit untuk menyerang umat tentera Islam ketika itu. Dan ketika itu dah mulanya khabar angin mengatakan bahawasanya mulanya memang dah tak larat sebenarnya. Mulanya khabar angin yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah pun mati. Masya Allah, ketika itulah sebenarnya, walau bagaimanapun sebenarnya Rasulullah SAW masih lagi selamat dan dengan dilindungi beberapa orang sahabat. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Ubay bin Khalaf menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk membunuh baginda. Nabi Muhammad sendiri mengambil sebatang tombak dan terus merecam leher Ubay bin Khalaf lalu membunuhnya. Dan dikatakan itulah satu-satunya manusia yang pernah dibunuh oleh Nabi SAW. Ia perlukan lagi rujukan ya. Berapa orang sahabat telah terbunuh ketika bertindak melindungi Nabi. Ketika itu ada beberapa sahabat Nabi yang syahid kerana mempertahankan Nabi ketika itu. Umat kafir Quraisy sedang mengepung Nabi Muhammad SAW dan mereka juga mengepung, para muslimin juga mengepung Nabi Muhammad untuk melindungi. Subhanallah, mereka melindungi Nabi dengan membuat perisai, namun baginda mengalami luka pada muka, bibir, kedua-dua lutut, pipi dan patah giginya ketika terjatuh ke dalam perangkap yang digali oleh Abu Amr Ar-Rahab. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, inilah perang yang dikatakan perang yang telah menyebabkan gigi Nabi SAW patah, menyebabkan luka pada lutut, pada tubuh badan baginda Nabi SAW. Perang yang mana Nabi telah menyusun strategi. Kekuatan tentera umat Islam hanya 700 melawan 3,000 musuh. Musuh ada pula tambah 200 berkuda. Tetapi musuh tidak dapat menyangka bahawa Nabi SAW menggunakan satu strategi perang yang diilhamkan oleh Allah, menyediakan pasukan memanah di atas Gunung Uhud. Tetapi sebahagian mereka kalah dengan ujian melihat harta rampasan perang daripada tentera musuh yang nampak kelihatan seperti goyah, mereka turun. Akhirnya berlakulah pengepungan terhadap Rasulullah SAW. Subhanallah. Setelah pertempuran hebat, kebanyakan tentera muslim berjaya berundur ke Uhud ini di mana mereka berkumpul semula. Menaiki kuda, pasukan Quraisy gagal mendekati lereng bukit dan kehilangan kelebihan serangan mengejuk mereka. Perang ini berakhir apabila Abu Sufyan membuat keputusan tidak mengejar lanjut tentera muslim, mengisytiharkan kemenangan. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, perang Uhud dikatakan perang tidak ada siapa yang mendapat kemenangan. Masing-masing mula berundur. Abu Sufyan sebagai tentera ketua tentera ni juga membuat keputusan tidak mengejar lanjut tentera muslim dan langsung mengisytiharkan kemenangan. Sedangkan hakikatnya tidak ada siapa yang menang dan tidak ada kekalahan, tetapi apa yang berlaku adalah pengajaran kepada tentera Islam untuk mentaati perintah panglima perang. Lagi-lagi panglima perang ketika itu ialah Nabi Muhammad SAW.
Jadi dari sudut faktanya, tentera Islam yang terbunuh dalam peperangan kira-kira lebih kurang 70 orang. Manakala berapa? 6K. Oh subhanallah. Okey, kena semangat, kena semangat. Semangat. Allahu akbar, muslimin-muslimat. Tim pun tak bagi tahu berapa K. Kena tunjuk. 5, 6 ke 7 ke 4. Saya duk ingat dalam 200-300 kan 400. Dah berapa kali bagi tahu tim. Kena bagi tahu ustazah jumlah. Semangat tak semangat tu bergantung juga. Tuan-puan sekian memang panas. Mungkin pelik lah Pak Ustazah pakai itulah. Dia kan terik sangat ni dekat tengah hari. Saya ni tuan-puan sekalian, tadi tu kan Mutawih kata Ustazah larat ke nak bercakap bawah terik matahari, carilah tempat teduh. Cuba tuan-puan pusing, ada tempat teduh ke tak? Ini masjid ni pun tak ada tempat untuk berteduh. Memang tak ada tempat teduh, muslimin-muslimat. Masya Allah, memang tak ada tempat teduhnya. Ini kita berada di Bukit Uhud. Saya jawab apa pada Mutawih? Cikgu kasih inti ya. Saya kata Rasulullah SAW dulu dengan para sahabat berapa lama tempoh di bawah terik matahari dalam keadaan suasana perang, dalam keadaan suasana bermandi darah, berbandi keringat, mempertahankan agama Allah, mempertahankan Rasulullah di sini. Muslimin-muslimat, di tapak yang kami berada di sini, di Gunung Uhud, di belakang Gunung Uhud inilah, subhanallah, sebagai satu bukti bahawa si Rasulullah sanggup melakukan apa sahaja untuk agama ini, untuk umatnya, untuk kelangsungan dakwah, untuk Islam sampai kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Dan di sini syahid 70 orang syuhada, dan kerana itulah dibinanya masjid. Dibinanya masjid. Masya-Allah. Allahu akbar. Tak apa Ustaz, tak apa. Dibinanya masjid syuhada. Kan dikatakan pasukan musuh hanya lebih kurang dalam 20 ke 25 orang saja, tetapi yang mati syahid di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dan di sini juga berlakunya peristiwa, subhanallah, kematian dan kewafatan Sayyidina Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ini momen sedih ni. Ustaz, faham ya? Masya-Allah. Kematian kewafatan Sayyidina Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam satu riwayat dibunuh oleh Wahsy. Subhanallah, dibunuh oleh Wahsy. Setelah dibunuh oleh Wahsy dikatakan, wallahu alam, sebahagian mengatakan ia bukanlah satu riwayat yang sahih, namun ia adalah satu kisah yang masyhur juga, yang mana subhanallah, bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib telah mati terbunuh oleh seorang hamba bernama Wahsy. Wahsy telah membaling lembing lalu terkena tulang rusuk Sayyidina Hamzah. Selepas peperangan hidung telah merentap hatinya lalu mengunyahnya kemudian dibuahkannya. Wallahu alam, itu sebahagian riwayat menyatakan. Dan dikatakan pada batang tubuh Sayyidina Hamzah tu Ustaz terdapat terlalu banyak luka-luka. Terlalu banyak maksudnya jenazah tubuh badan Sayyidina Hamzah itu setelah kewafatannya masih lagi dicincang. Maksudnya dihancurkan, dilukakan oleh para musuh Islam. Dan daripada peristiwa itu, Nabi Muhammad merasa sangat sedih dan memerintahkan agar semua yang mati syahid dikebumikan dengan pakaian yang mereka pakai ketika berperang. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, setelah pulang ke Madinah, ini jarak perang Uhud ni, medan Uhud ni, Bukit Uhud ni dengan Masjid Nabawi lebih kurang 3 km. Tentera Muslim mendapat penangan yang hebat apabila diejek oleh Yahudi dan munafik Madinah dengan mengatakan mereka orang Yahudi, para munafik di Madinah ni, bila kepulangan tentera Islam ni yang tinggal beberapa orang, ramai jugalah tapi dalam keadaan cedera parah yang ramai, lalu dengan khabar kematian syuhada yang ramai, lalu penduduk kafir Quraisy di Madinah ejek, kata apa? Kata, jika kamu tidak ikut Muhammad, nescaya kamu selamat. Nescaya yang syahid-syahid itu tak akan mati kalau tak ikut Muhammad. Dan kita tahu Rasulullah SAW pada peringkat awal pergi dengan 1000 orang tentera, tapi dalam perjalanan hanya 700 je yang sampai ke medan Uhud. 300 berpatah balik apabila mereka dihasut oleh orang munafik yang ada bersama dengan tentera Islam, tapi sebenarnya dia munafik. Dia telah membisik-bisikkan keraguan, ketakutan dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Peristiwa ini memberi pengajaran kepada para sahabat dan umat Islam seluruhnya kepentingan taat kepada Allah dan Rasulnya selain dari ketua yang dilantik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Ini belakang saya ni adalah Bukit Uhud. Keluasannya lebih kurang dalam 6 ke 7 km. Peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah.
setelah kalah besar kafir Quraisy, musyrikin Quraisy ketika nak ingin menghentikan ataupun melakukan melemahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar kalah besar. Dan ini dikatakan perang untuk membalas dendam, menembus kembali kekalahan yang mereka lalui pada perang Badar. Inilah perang Uhud yang berlaku pada 3 Hijrah. Okey, jadi saya nak pass pula mikrofon ni kepada Al-Fadhil Ustaz Mutawif kita, Ustaz Ustaz Abdullah Fahmi, Masya-Allah, untuk menyambung sikit dan mungkin ada lagi ilmu-ilmu ataupun saya silap untuk menyampaikan tentang perang Uhud, medan Uhud ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memandang ke hadapan ini, inilah bukit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hazal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu." Inilah bukit yang mana kami kasih kepadanya dan dia juga mengasihi kami. Dan peristiwa juga pernah berlaku apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman. Tiba-tiba bukit ini bergoncang. Maka Nabi pun menyebut, "Usbut Uhud, kejap dan tetaplah wahai Uhud. Fa inna ma alaikan nabi." Sesungguhnya di atas engkau sekarang ini adalah nabi. Was-siddiqin, orang yang siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Wasyuhadani, dan juga 2 orang yang syahid. Siapa dia? Ini adalah tanda isyarat dah bahawasanya sahabat 2 orang ni yang mati syahid, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Allahu Akbar. Maksudnya Ustaz, Gunung Uhud ni pernah bergoncang. Masa tu Nabi Muhammad SAW berada di atas Bukit Uhud. Bukit Uhud dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Umar. Sah. Subhanallah. Kemudian Rasul kata usbut. Maksudnya Tetap. duduk diam. Berhenti bergencang. Sebab di atas bukit ini ada Nabi, Siddiq, ada As-Siddiq iaitu Wasyuhada. Abu Bakar As-Siddiq dan 2 syuhada iaitu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Allahu Akbar. Menarik. Dan kelebihan bukit Uhud ini juga yang mana kita lihat di sekeliling ini, Uhud ni namanya kalau kita tengok ahada, makna kata satu. Nak menunjukkan bahawasanya di sekitar di sini hanya bukit Uhud sahaja yang dapat kita lihat, yang bukit lain tak ada. Yang mana bukit Uhud ini jugalah yang mana ada satu hadis Allah Nabi kita menisbahkan, mengumpamakan sedekah yang sekiranya umat Islam bersedekah emas dan perak sebesar bukit Uhud, tidak boleh menyamai hanya secumpak gandum yang disedekahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Bukit Uhud ini jugalah yang mana Nabi mengumpamakan orang yang solat jenazah. Betul. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf Ustaz lupa dah ada 2 tahun tak mari. Ya. Yang mana katanya Nabi orang yang sembahyang jenazah kemudian mengiringi jenazah ke kubur, maka Allah berikan pahala 2 kira. Maka ada kalangan sahabat kata, "Ya Rasulullah, gapo dia kira ni ya Rasulullah? Aku tak faham ya Rasulullah." Katanya Rasulullah, 1 kira pahala Allah, pahala ganjaran Allah sebesar bukit Uhud. Maka apabila kita sudah sampai di kota Madinah, sampai di kota Mekah, maka seeloknya apabila selepas daripada sembahyang, maka kita cubalah untuk sembahyang jenazah. Ya, walaupun kita tak pandai sembahyang jenazah, sangat-sangat mudah. Ustaz, Ya. solat jenazah tu yang Nabi masukkan pahala sebesar Bukit Uhud tu kan Ya. 2 kirat. Jadi kalau kita solat jenazah 1 kira, 1 kirat. mengiringi jenazah ke kubur 1 kira lagi. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Ustaz, adakah itu solat jenazah di Madinah dan di Mekah saja ataupun solat jenazah di Malaysia pun Di sama? Malaysia mana-mana sahaja. Oh, pahala solat jenazah. Ya, tetapi apabila kita sampai di Madinah, maka menjadi keuntungan bagi kita jemaah wanita untuk sembahyang juga solat jenazah. Ustaz, bolehkah tak wanita sembahyang jenazah? Maka dibolehkan dalam syariat Islam. Cuma di tempat kita hanya orang laki-laki yang sembahyang jenazah. Yang mana kita hanya sembahyang takbir 4 sahaja, Allahu Akbar sahaja aku sembahyang jenazah ini. 4 takbir mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Takbir yang pertama kita baca Fatihah. Takbir yang kedua kita baca salawat. Takbir 3 kita hanya baca satu doa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup dengan sekadar itu. Kemudian yang keempat takbir, kalau tak nak baca doa pun, maka beri salam, maka sebesarnya adalah bukit Qira ini. Masya Faham? Allah. Ni Kita menganggap itu adalah perbuatan payah, padahal mudah sangat-sangat, tetapi pahala yang Allah berikan sangat-sangat besar. Ya? Maka berlakulah peperangan Uhud.
Ustaz nak sebut semula aku tak payah dah. Mungkin Ustaz tambah sikit. Tadi saya cerita dah. Okey, nak tambah tak boleh lagi Ustaz. Kalau ada yang saya tak sebut. Sebut nak tak? Ataupun kita sambil jalan. Boleh. Ini Bukit Uhud juga Ustaz. Okey. Ini dulu Ustaz. Ini. Tak apa. Yang mana insya-Allah di hadapan kita ini juga maka pada tahun 2 Hijrah 3 Hijrah berlakunya peperangan Uhud adalah tindakan balas daripada kekalahan orang kafir di Badar. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan pergi ke Badar. Yang mana di Badar itulah mendapat kemenangan pertama bagi umat Islam. Maka pada tahun ketiga Hijrah membuat pakatan daripada orang musyrikin, maka mereka datang daripada Mekah untuk datang ke Madinah untuk mengalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di satu tempat, Nabi beristirahat. Sebelum sampai ke kota Madinah, sebelum sampai di medan Uhud, Nabi keluar daripada kota Madinah bersama dengan tenteranya pada hari Jumaat. Selepas daripada Nabi semaya Jumaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tentera selama 1000 orang. Boleh putih sini? Boleh. Tadi saya dah cerita pasal perang. Okey. Ada? Jadinya mungkin dari segi manfaat ke... Okey, manfaat dah. Baik. Nanti kan saya boleh tak kita nak? Boleh. Okey, manfaat dah. Baik. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, kita pada perang Uhud dah dinyatakan oleh Ustazah. Maka manfaatlah dia. Kesimpulannya, maka haji dan hajah, ibu dan ayah, tengoklah bagaimana sekarang ini satu keberuntungan bagi kita apabila kita sampai di sini, yang mana kita masih lagi dapat diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita merasai di atas bukit rumah ini. Bukit tempat peperangan yang diletakkan oleh Rasulullah di antara 50 orang pemanah di atas bukit ini. Ya. Mungkin 50 tahun nanti, 30 tahun nanti, 10 tahun nanti, mungkin bukit ini akan dibuang ataupun akan dihilangkan. Setidak-tidaknya, maka orang yang menziarahi kota Madinah sambil sah daripada Rasulullah, maka datanglah untuk menziarahi di bukit Uhud. Dan kata ulama, apabila musafir di Madinah, selesai daripada ziarah Rasulullah, selesai daripada ziarah kuburan bagi, jangan sekali-kali tak datang untuk menziarahi syuhada. Yang mana kita akan kenal, iaitulah Sayyidina Hamzah yang merupakan bos saudara Rasulullah. Berimanlah Hamzah kerana apa? Membela di atas kenabian. Hamzah ni masuk Islam bukan kerana dakwah tidak, tetapi kerana bela di atas nama anak saudara. Apabila Nabi kita dibuat jahat oleh Sayyidina Abu Jahal di Mekah, maka adalah seorang hamba berlari-lari kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni hoki dia mana? Ikut rimau waktu di dalam Mekah, dalam baju dia sebagai hebat saya Hamzah. Hamzah kalau dia keluar berburu, dia akan keluar sore-sore, dia tak akan berkeluar beramai. Maka apabila dia sampai sahaja itu, katanya di Babu Syaibah, maka ketika itulah yang mana ada seorang berlari-lari kepada Hamzah. Hei Hamzah, inikah pekerjaan kamu? Ke mana je? Mu tak kasih kau saya kau kepada anakmu Muhammad, anak saudaramu, telah dibuat uduh oleh Abu Jahal. Maka dia ubah kata dia mati je ikutlah. Mungkin ada kata-kata sedap ayat. Maka dia pegang leher Abu Jahal. Hei Abu Jahal, sesungguhnya aku dengan Tuhan Muhammad. Maka kejut Rasulullah. Maka katanya orang Abu Jahal ada kata apa ni, Hamzah sudah beriman, sedangkan masa tu dia tak telitah untuk beriman, tetapi lidah dia hanya mengeluarkan. Maka dia pun beriman dengan Rasulullah, maka dia gelar sebagai Asadullah, singa bagi Allah. Asadullah, betul Sayyidina Hamzah Asadullah. Ya, ya. Kemudian dia dibunuh sedikit, saya nak tambah tentang cerita bab Wahsy boleh dah? Boleh. Kemudian dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, kemudian ditombak oleh Wahsy. Tapi akhir sekali Wahsy ini memeluk Islam. Betul. Memeluk Islam enggak malunya Wahsy nak lalu di hadapan Rasulullah. Kerana Rasulullah kata dah, jangan lalu depan aku sangat-sangat. Kenapa teringat kepada Sayyidina Hamzah? Betul. Bila Nabi tengok jenazah Sayyidina Hamzah, Nabi paling selalu. Kenapa? Malunya ataupun sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak saudara dia. Yeah. Dan juga antara sahabat yang paling sekali lagi yang paling sedih kita kena Mus'ab bin Umair. Okay. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak bangsawan. Kalau dia pakai baju hari ini berwarna merah, esok dia akan pakai baju yang warna lain. Daripada jauh lagi orang akan bau dah. Ini adalah bau Mus'ab. Masya-Allah. Kayanya dan mewahnya dia.
Tetapi apabila dia memeluk Islam, sedihnya keluarga dia dihalau, kemudian dia berhijrah bersama dengan Rasulullah. Tolong Ustaz. Ustaz يا tolong. Ya Muhammad, تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا. السلام عليك يا السلام عليك. أهل الديار من أهل الديار. المؤمنين صح. والمسلمين. إن شاء الله. شوالكم في الدعاء موجود. شوالكم العافية. إن شاء الله. يلا سوي أنت حديث كلم Subhanallah. كلم. أوكي كلم. ما شاء الله. شوف شو الدعاء هنا. هنا موجود دعاء هنا. Naam. لا إله إلا الله. وهنا أيضا الدعاء. أيوة صح. Subhanallah. إن شاء الله. Istana. Baik, istana cari doa ni. موية. Baik, kita baca doa sini. Muyah, bagi mic. Okey, subhanallah. Baik. Dia tengok Mus'ab bagaimana seorang Mus'ab. تعال. Seorang sahabat Nabi SAW dengan ada kekayaan dia sanggup tinggal kekayaan bersama dengan Rasulullah. Tetapi apabila dia nak keluar hijrah, kasihnya seorang ibu, yang mana dia menghadiahkan satu pakaian kepada Mus'ab. Mus'ab pakai pakaian satu tu je, berperang bersama Rasulullah dan sebagainya, sehingga mata dia syahid di mana? Syahid di Uhud. Maka ada kalangan sahabat ni, bila Mus'ab meninggal dunia, maka sahabat menutupi jenazah Mus'ab ni dengan baju yang dia ada, yang dihadiahkan oleh ibunya. Ketika mana ditudung baju ibu yang dihadiahkan di kepala, maka nampak kaki dia. Tudung kaki, nampak kepala. Itulah nak mengisahkan tentang Mus'ab. InsyaAllah kita akan bagi salam kepada syuhadat Uhud. Mudah-mudahan salam kita diterima oleh Allah SWT dan kita juga jadi sebahagian dari kalangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidina Syuhada wal Wafa. Assalamualaikum ya mujahidin fi sabilillah. Assalamualaikum ya syuhada Uhud kaffah. Assalamualaikum bima sabartum. Fani'ma uqbad dar. Sallallahu ta'ala ala Sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. يلا حبي يلا. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Muslimin muslimat masya-Allah sekalian, di belakang kita ini, di hadapan muslimin muslimat di hadapan kita ini adalah jenazah tetap makam yang ditanam, tempat makam yang dikebumikan para syuhada Uhud. Subhanallah, cuba kita lihat muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, cuba kita lihat di sini ada tulisan bahasa Inggeris. Subhanallah. Kemudian yang istimewanya bahasa Inggeris itu adanya tulisan bahasa Melayu. Bayangkan, subhanallah, dalam banyak-banyak bahasa di dunia ni kan ada beratus ataupun beribu bahasa, tapi antara bahasa yang dipilih untuk dijadikan kita panggil apa ni, bukan banner, kita panggil apa ni, papan tanda. Okey, bahasa Inggeris, kemudian bahasa Melayu, kemudian bahasa Arab. Subhanallah. Okey, kalau kita baca bahasa Melayu ni, paduan penting ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar kerana mengikuti tuntutan Nabi SAW. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nabi SAW dahulu ketika berziarah akan membaca, bila ziarah makam kan, Nabi datang ziarah makam. Di sini adanya Sayyidina Hamzah dan juga beberapa orang sahabat Nabi yang Nabi kasihi, yang dibacakan kisah oleh ustaz tadi. Nabi akan mengucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Subhanallah, yang bermaksud Syirah okey tak ni? Okey. Sekejap kita cuba ni. Subhanallah, kita boleh tengok. Maksudnya adalah semoga kesejahteraan atas kalian wahai ahli kubur dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Sungguh jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk keselamatan kami dan kalian. Allahu Akbar. Itulah doa Nabi SAW apabila menziarahi tempat ini. Nabi akan membacakan doa tersebut. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga kejayaan atas kalian wahai ahli kubur di kalangan mukminin dan muslimin. Wa inna insya'allah lalahiqun.
Sungguh jika Allah menghendaki kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk keselamatan kami dan kalian. Itulah sabda Nabi bila Nabi berada di hadapan makam syuhada Uhud. Nabi menyebutkan dan memohon dan mengatakan, sungguh jika Allah menghendaki kami akan menyusul kalian. Allahu Akbar. Kita boleh membayangkan situasi kesedihan Rasulullah, hibanya Rasulullah SAW dengan bercakap dan mengatakan kepada syuhada Uhud ini, kami akan menyusuli kalian. Dan Nabi SAW memohon, as'alullah, aku memohon kepada Allah, lana walakum, keselamatan kami dan keselamatan kalian, fil afiyah, dalam keadaan afiyah Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, kita tengok lagi panduan penting ziarah yang dituliskan di sini. Yang ketiga, mengajukan permohonan meminta agar dijauhkan dari musibah yang menimpa, meminta syafaat dan meminta hajat kepada para jenazah mayat adalah satu perbuatan syirik yang besar. Jadi di sini diberikan peringatan supaya tidak menyembah kubur, kan, tidak memohon kepada, namun kita boleh memuji-muji ahli-ahli syuhada ini dengan mengharapkan dengan asbab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita. Allahu Akbar. Yang keempat, dilarang mengusap-usap kubur adalah amalan bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Tidak boleh mencari berkah dengan mendaki Bukit Uhud dan Bukit Rumat. Begitu juga mengambil tanah ataupun batuan daripada kedua tempat tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, kita boleh lihat ya. Inilah bukit yang disebutkan, bukit yang kita telah bacakan, bicarakan daripada awal. Kita tengok di sana ya, nampak lagi tu Bukit Uhud. Dilarang ya untuk menjadikan Bukit Uhud sebagai satu tempat sembahan. Jika dilakukan memang ada poli-poli pengawal-pengawal mereka yang akan terus halang, sebab bimbang berlakunya tempat yang mensyirikkan Allah, kan. Dilarang untuk berdoa, maksudnya mengambil tanah dan sebagainya, menganggap ia ada karamah dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah muslimin muslimat, insya-Allah pada bulan 1 umrah yang pertama yang rombongan kami akan bawa bersama dengan insya-Allah, jika Allah izinkan saya pun bersama, kan, kita akan datang hijrah travel dan juga HDG travel. Kita akan bawa, ini antara lokasi yang kita akan bawa muslimin muslimat ke medan Uhud, di Bukit Uhud. Di sinilah tempat antara yang sangat bersejarah dalam mempertahankan agama Allah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Moga bermanfaat dan menambah cinta kepada Rasulullah dan para sahabat, dan bertambah cinta kepada agama ini yang sampai kepada kita dengan air mata, air darah, air keringat dan juga kewafatan dan kematian para syuhada. Sekian, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mohon maaf salah dan silap, mohon ampun daripada Allah di atas kesilapan dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dah. Dari kaki saya biasa. Syirah jangan tutup lagi. Syirah jangan tutup lagi. عبد الحليم عبد الحليم حافظ ايه خش طالع عليه لا ايه وش يقول ايه تعال اجلس عبد الحليم حافظ انت يا اخوي قال مثلين الزين قال مثل هو Gelak dah. Gelak mengambil.